Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat bertemu dalam kuliah Tazkiyatun Nafs, membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidish Syaitan yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan nyanyian dan juga alat-alat muzik yang dibahaskan oleh penulis rahimahullahu taala, termasuk daripada tipu daya syaitan dan nama-nama yang sabit daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga athar salaf, yakni nama-nama yang berkait dengan alat-alat hiburan ataupun alat-alat nyanyian dan perkara-perkara yang melekakan dan melarakan. Baik, yang pertama, kita dah sebut ada berapa nama sebelum ini? Ada lebih kurang 12 hingga ke 13, 11. Baik, jadi kita dah sebut nama-nama tu secara umum. Jadi hari ini kita nak masuk penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala satu persatu nama tu. Satu persatu disyarahkan. Didatangkan dalilnya, didatangkan dalalahnya, petunjuk yang ada terkandung dalam dalil dan faedah-faedah yang berkait dengan. Baik. Fal ismul awal, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-lahu wa lahul hadith. Al-lahu wa lahul hadith. Baik, nama ini disebutkan dalam surah Luqman ayat 6 hingga 7. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan antara di kalangan dalam kalangan manusia itu, di kalangan manusia ada golongan yang wa minan nas yashtari lahwal hadith. Sebahagian ada di kalangan manusia mereka yang membeli dan juga melakukan jual beli dengan lahwal hadith, yakni perkataan yang melekakan. Disebutkan apa? Lahwal hadith. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Perkataan yang lahu. Lahwa. Lam ha waw. Al hadith, yakni perkataan yang melekakan, yang melalaikan. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Baik. Dalam surah Luqman ayat 6 hingga 7. Yashtari lahwal hadith. Baik, apa kita nak terjemah lahwal hadith ni? Lahwal hadith, kita dah sebut sebelum ni, kullu ma yulhi an ta'atillah. Setiap perkara yang melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Itu lahwa. Wa yasuddu an mardatihi, dan melarang ataupun menghalang manusia daripada mendapat keridaan Allah. Yashtari maknanya asyira, maknanya akhdhul mabi' wa daf'i thaman. Yani mengambil nilai
Sebahagian manusia ada yang mereka yang membeli ataupun menjual ataupun mengambil nilai dengan lahwal hadis. Ini apa sahaja perkataan yang melalaikan daripada mentaati Allah. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan petunjuk. Bighairi ilmin, yakni tanpa hujjah, tanpa dalil, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, yang tu bighairi ilmin tu sifatun mukasyafah, maknanya dia penjelas sifat yang menjelaskan. Wa yattakhidhaha huzwa, maknanya dan mereka menjadikannya. Wa yaj'aluha, yattakhidhaha maknanya yaj'aluha huzwan. Huzwan maknanya istighfafan wa sukhriyah. Jadi mereka menjadikan perkara-perkara yang berkenaan dengan agama itu sebagai keringanan dan juga senda gurau, huzwan, sukhriyah. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka itu adalah azab yang muhin, azab yang muzil, azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran, apabila dibacakan kepada mereka, tutla alaihi ay tuqra, dibacakan, alaihi kepadanya, ayatuna, ayat-ayat kami daripada kitab Allah Al-Quran. Walla maknanya dhahaba wa ansarafa, maknanya dia pergi dan berpaling. Walla mustakbiran, dalam keadaan dia sombong, mu'anidan, muta'aziman, muta'alian, sombong, takabbur, berpaling daripada kebenaran. Ka'an lam yasma'ha, seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya. Seakan-akan dia tidak pernah mendengar ayat Quran tu. Ka'anna fi udhunaihi waqra, dan seakan-akan di dalam kedua telinganya itu adanya waqran, kat sini maknanya thiqalan fis sam', maknanya ada keberatan dalam mendengar Al-Quran. Maknanya dia dengar Quran, tapi sama' dia tu, pendengaran dia terhadap Quran tu tidak memberi manfaat. Dia dengar je Quran orang baca, kan? Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berikan khabar gembira kepada mereka. Maknanya basyirhu ni maknanya akhbirhu bi khairi sayyi, bi khabarin sayyi. Orang Arab gunakan tabsyir untuk tahakum, untuk penghinaan juga. Maknanya uslub dalam Al-Quran ni fabashshirhu bi'adzabin alim, maknanya berikan khabar yang menduka citakan atau khabar yang buruk kepada orang-orang tersebut, kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Baik, jadi itu secara umum lah, kita maknanya melihat makna ayat itu secara umum. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah akan jelaskan makna ayat ni. Baik. Qala al-Wahidi. Jadi tengok macam mana ulama tafsir ayat. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغنى. Berkata Al-Wahidi dalam Al-Basit, Imam Al-Wahidi, Imam tafsir dan Imam Ahlul Lughah, dan selainnya dalam kalangan Ahlul Tafsir. Ramai dalam kalangan mufassirin, ahli tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Itu adalah pendapat, yakni tafsir lahwal hadis, nyanyian, al-ghina. Jadi itu tafsir daripada aktsarul mufassirin, majoriti ahli tafsir. Maknanya dalam kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Jadi kalau ada orang yang dia nak tafsirkan lahwal hadis itu dengan makna yang selain daripada al-ghina ni, dia kena bawa dalil, dia kena bawa hujah, kan? So dia tak boleh bawa satu pendapat tanpa dalil, tanpa bukti. Baik, qalahu Ibnu Abbas fi riwayat Sa'id bin Jubair wa muqsamun anhu. Dan pendapat ini juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas. So Ibnu Abbas dalam satu riwayat, yakni riwayat melalui jalur periwayatan Sa'id bin Jubair.
dan wa muqsamun anhu. Dan dikatakan muqsamun anhu ni maknanya dikatakan pendapat itu disertai dengan sumpah daripada sahabat. Sahabat kata wallahi al-ghina, demi Allah nyanyian. Lahwal hadith maknanya nyanyian. Wa qalahu Abdullah bin Mas'ud fi riwayatin Abi Sahba anhu. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Semua ni sahabat Nabi. Dalam riwayat Abi Sahba daripadanya. Wa huwa qaulu Mujahid wa Ikrimah, dan ini adalah tafsiran Mujahid dan Ikrimah. So nampak tafsir itu datang daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud guru dia. So Ibnu Abbas dia banyak ambil juga daripada Ibnu Mas'ud. Kemudian daripada sahabat maknanya sampai ke tabi'in, Mujahid dan Ikrimah. Ni murid Ibnu Abbas. Kan? So macam ni. Kalau kita tak kenalkan orang dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, itu kita tidak amanah lah dalam tafsir. Maknanya kena bagi tahu lah tafsir siapa. Kan, tafsir siapa. Kalau kita aja tafsir ke aja tadabbur, kena bagi tahu lah. Janganlah kita buat kering saja kan. Itu disiplin dalam ilmu Quran ni. Dia tak macam benda lain. Kecuali kalau kita nak memberi tazkirah ringkas kan. Tazkirah yang ringkas, maknanya kita tak mau nak huraikan panjang-panjang ayat-ayat tu. Tapi ala kulli hal, ketika kita dalam kuliah, dalam kelas, pastikan kita ada rasa kita ada integriti lah. Maknanya ya, orang yang mendengar tak tahu kita ambil rujukan mana, tapi kita yang mengajar, kita yang menyampaikan tu kena amanah lah, kena integriti. So macam contoh bila kita baca kitab ni, jelas lah kan. So Imam Ibn Qayyim dia akan bawakan, ini tafsir siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Ikrimah. Kata Al-Wahidi sebut majoriti ahli tafsir, termasuklah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Ikrimah kan. Lepas tu kita kena kenal lah pula tanggungjawab kita sebagai orang yang mengikut sunnah ni. Janganlah kita syok sendiri, kita anggap kita boleh tafsir terus Quran tanpa merujuk kepada tafsir salaf kan. Kita mewahamkan kepada orang awam kononnya kita ni boleh buka Quran, boleh tafsir sendiri, boleh pendapat sendiri, boleh keluar. Janganlah macam tu. Sepatutnya ahlu sunnah ni dia kena tunduk, kena sampaikan tafsir itu dengan tepatlah. Maknanya kalau dalam kuliah pengajian tu bagi tahulah kan. Tak susah pun nak sebut Ibn Abbas punya tafsir ini kan. Maknanya sebut, kita kata tafsir, dan kenalkan masyarakat dengan tokoh-tokoh tafsir dalam kalangan salaf, supaya kita tak ada lah kita kata nanti orang baca Quran dia ni ikut pendapat dia je ni ikut dia punya tafsir dia sendiri, ikut orang. Sekurang-kurangnya bila kita sebut ini tafsir Ibnu Abbas, ini tafsir Ibnu Mas'ud, ini tafsir Mujahid bin Jabar al-Makki, ini tafsir Qatadah Ibnu Di'amah as-Sadusi, ini tafsir Muqatil bin Sulaiman, ini tafsir daripada Yahya bin Salam. Nama-nama tu kita maknanya orang bila kita kenalkan tokoh-tokoh tafsir yang jago-jago tafsir yang muktabar ini, akan berkuranglah kita kata penyelewengan atas nama tafsir ataupun atas nama tadabbur kan. Jadi itu sebenarnya kalau kita tengok mengaji apa dia tafsir ni, kalau dulu kami mengaji dengan Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala, Imam Masjid Nabawi, imam, kami mengaji tafsir dengan beliau akan sebut tafsir beliau nampak je macam kan nukilan kan, tetapi itulah tafsir kan. Tak perlu kita kata ringkas dan juga kita kata penuh padat dengan nukilan kan. Ini tafsir siapa, ini tafsir siapa, ini tafsir siapa. Kemudian didik kita supaya ada
ada malakah tafsir tu, maknanya kita berpaut kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Itu beza kita ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah dia main ikut teradap je. Semua orang boleh bagi pendapat tentang Quran. Sampai last sekali tak ada disiplin. Kamu nak apa pendapat kamu? Tak apa, boleh. Silakan. Itu bahaya. Kan? Itu bahaya. Tidak ada disiplin. Ya, kita boleh ambil manfaat, kita boleh berdakwah dengan menyeru kepada masyarakat untuk membaca terjemahan Quran, untuk membaca tafsir yang sudah diterjemahkan. Tak ada masalah. Bukan kita kata benda tu tak boleh, cuma kita kena didik juga masyarakat ni ada limit dia. Maknanya ada disiplin yang kita perlu faham. Antaranya Quran ini kita tak boleh buka kepada pentafsiran semua jenis orang. Itu bahaya. Kan? Baik. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah lagi, wa rawa Thawr ibn Abi Fakhitah an abihi an Ibn Abbas fi qawlihi wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith qala huwa ar-rajulu yashtari al-jariyata tughannihi laylan wa nahara. Baik, diriwayatkan daripada Thawr ibn Abi Fakhitah, daripada bapanya, daripada Ibn Abbas, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, dan ada dalam kalangan sebahagian manusia man yashtari lahwal hadith, yang membeli lahwal hadith, yakni perkataan yang melalaikan. Qala, kata Ibn Abbas, huwa ar-rajulu yashtari al-jariyata tughannihi lailan wa nahara. Dia itu adalah seorang lelaki yang membeli jariyah, yakni membeli hamba sahaya. Tughannihi lailan wa nahara. Dan hamba sahayanya itu menyanyikan untuknya, tughannihi, menyanyikan untuknya siang, malam, pagi, petang. Tengok tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Dikatakan apa? Dalam sebahagian riwayat lagi, rajulun min Quraisy ishtara jariyatan mughanniyah. Seorang lelaki dalam kalangan Quraisy, mereka membeli, dia membeli seorang jariyah, hamba sahaya perempuan, budak perempuan, tughannihi lailan wa nahara. Dan budak perempuan itu dibeli untuk dijadikan hiburan, untuk menyanyikan baginya, untuk menghiburkan dia siang, malam, pagi, petang. Dalam riwayat lain daripada Ibn Abbas dengan lafaz wa rajulu min Quraisy yashtari jariyata al-mughanniyah. Dia adalah seorang lelaki dalam kalangan Quraisy yang membeli seorang budak perempuan penyanyi, yang menyanyi. Itulah wal hadis. Maknanya zaman itulah, kan? Zaman kita kata adanya perhambaan. Adanya perhambaan. Baik. Wa qala Ibn Abi Najih an Mujahid huwa ishtira'ul mughanni wal mughanniyata bil mali al kathir wal istima' ilaihi wa ila mithlihi min al batil. Baik, kata Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullahu ta'ala, huwa ishtira'ul mughanni wal mughanniyah bil mal, iaitu ayat ini merujuk kepada pembelian penyanyi lelaki atau penyanyi wanita menggunakan harta yang banyak, bil malil kathir wal istima' ilaihi wa ila mithlihi min al batil, dan mendengar penyanyi itu dan yang seumpamanya, ila mithlihi, dan juga apa sahaja yang seumpama dengan nyanyian tersebut, minal batili, apa sahaja yang kebatilan umum. So itu tafsir Mujahid. Tafsir Mujahid. Mujahid anak murid Ibn Abbas.
Ana bagi tips. Kita nak tahu orang tu dia ada integriti dalam tafsir ataupun dalam tadabbur atau dalam tafsir. Kalau dalam kelas dia ataupun dalam kuliah dia mengajar tafsir tu, betul-betul dia tu orang yang faham tafsir dan dia orang yang salim manhajnya, orang yang sejahtera manhajnya. Kalau kita dengar dia selalu sebut nama-nama ulama tafsir yang muktabar seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi kan. Khulafa yang 4, kalau ada tafsir mereka yang tapi tak banyak kan. Tafsir yang diriwayatkan daripada mereka. Tapi yang paling banyak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian apa lagi? Ibnu Umar kan. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan nama-nama sahabat tu disebut dalam tafsir. Kemudian disebut tabaqat tafsir pada murid-murid sahabat Nabi tabi'in macam Mujahid, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Sulaiman, Yahya bin Salam. Barulah kepada yang berikutnya seperti Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, dan sebut juga tafsir daripada nama-nama yang masyhur dalam bidang tafsir di kalangan salaf, dalam kalangan salaf. Ibnu Abi Hatim At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far. Maka itu menunjukkan dia ada usul tafsir. Seorang tu kalau kita tengok dia punya penulisan dia ataupun pengajian dia ataupun pengajaran dia penulisan, macam contoh Imam Ibn Qayyim yang kita tengok jelas nukilkan tafsir salaf. So tak loket, tak kedekut lah kita kata Ailio nak sebut nama mereka kan. Ni semua kita kena ajar, kena didik. Maknanya kalau ada tafsir dinukilkan daripada nama-nama tersebut, maka tenanglah dengan tafsir dia. Maknanya tenanglah dengan orang yang nukilkan tu, maknanya dia adalah orang yang faham tentang tafsir. Tapi kalau lebih detail lagi kan, anda teringat siapa cakap, Syekh Musa'id Tayyar, dia ada sebut, dia kata kalau kamu tengok ada orang yang kalau kamu nak tahu dia mahir dalam tafsir atau tak, kalau kamu tengok dia hanya nukilkan daripada Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Atiyah, kemudian dia nukilkan daripada mufassirin yang mutaakhirin, itu dia mungkin dia orang biasa saja. Dia bukan lagi orang panggil apa, dia bukan dia penuntut ilmu yang biasa kan. Tapi kalau kamu nak tengok orang tu mahir dalam tafsir, dia akan nukilkan mufassirin yang minal awail mutaqaddimin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muqatil bin Sulaiman, Yahya bin Salam, Mujahid bin Jabr al-Makki, Qatadah bin Di'amah as-Sadusi itu maknanya dia orang yang maknanya lisan dia tu ringan menyebut nama-nama ulama tafsir yang salaf yang mu'tabar ini. Tenanglah dengan tafsir dia. Maknanya dia takkan lari daripada tafsir salaf. Subhanallah. Tapi kalau kamu tengok kan, saya berpendapat, saya rasa mungkin ataupun hanya berdasarkan terjemahan umum, yang tu kena hati-hati. Kita tak tahu dia ambil mana. So dia dari sudut integriti tu dia tak ada lah integriti. Maknanya bila kita ajar tafsir, sebab tu nak katakan macam guru kami di Madinah dulu, Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu ta'ala, imam. Kalau kita pergi mana-mana, orang pasang Quran kan, radio IKIM ke apa, ke pasang Quran, Syekh Muhammad Ayyub lah yang antara yang qari yang masyhur. Jadi bila ada sekali tu anda pergi satu kedai ni, dia pasang Syekh Muhammad Ayyub
Lepas tu kita jumpa, kita sembang tu, kita kata ni, tahu kenal ni Syekh, tahu dia, ana tanya dia, kenal tak siapa ni yang baca Qari ni, tahu siapa? Kita nak melawak lah. Dia kata tak kenal. Rasanya dia Imam Masjid Nabi, dia kata. Betul Imam Masjid Nabi. Ni Qari ni nama dia Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah. Kata dia. Dia ni guru saya. Dia kata, ni Syekh Muhammad Ayyub ni guru saya. Saya belajar dengan dia tafsir. Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah taala, kan? Kalau siapa yang pernah hadir dalam kuliah tafsir dia, kita nampak awal-awal kita duduk dalam kuliah tafsir tu memanglah mengantuk, tapi padat dan syarat dengan nukilan. Nukilan daripada salaf. So itu contohlah maknanya. Sama juga kalau kita tengok macam kuliah-kuliah macam pakar tafsir kan, macam Syekh Musa'id Tayyah, kemudian Abdul Rahman Syihri, Abdul Rahman Syihri, kemudian Al-Khudairi, kemudian beberapa lagi pakar tafsir. Kalau kita pernah tengok macam mana mereka tafsir, macam mana mereka sangat kukuh berpegang dengan usul tafsir tu, itu kita dapat nampak, kita dapat nampak macam mana betapa disiplinnya mereka dalam tafsir. So bukannya bermudah-mudah, bukan bermudah-mudah ni maknanya buat-buat mudah. Buat-buat mudah maknanya tutup mata sebelah, maknanya kononnya tafsir tak penting. Tafsir salaf ni tak penting, kita semua ni boleh faham sendirilah. Buat apa nak rujuk tafsir salaf? Ini bahaya. Ini adalah permulaan kepada segala kesesatan. Ana cakap terus terang. Orang yang menutup mata sebelahnya daripada tafsir salaf, tafsiran ulama salaf, ini sebelah kaki dia sebenarnya telah berada di jurang-jurang api neraka. Wal'iyadzubillah. Sangat bahaya kalau kita mentafsirkan ayat Quran tanpa ilmu, tanpa berpedomankan daripada tafsiran salaf. Kalau tak, kita tak ada beza dengan golongan-golongan yang sesat seperti anti hadis. Anti hadis dia orang pakai Quran. Anti sunnah, anti hadis, dia pakai Quran. Ajaran apa dia yang hak baru ni kan, pakai Quran. Terjemahan, rujuk pakai Quran. Nasihat kat anak-anak murid dia pakai Quran. Ayat Quran, petik ayat Quran. Semua ajaran sesat, mereka akan bawa Quran. Tapi ingat, Allah Ta'ala jaga Quran ni melalui ahli sunnah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fa inna ahla sunnah a'lamu bi kitabillah, a'lamun nas bi kitabillah. Sesungguhnya ahli sunnah, mereka adalah orang yang paling alim, paling mengetahui tentang kitabullah. Ahli sunnah. Maknanya pastikan kita ni nak mengaji tafsir ikut orang yang betul-betul ikut sunnah. Bukan dakwah sunnah saja, ikut manhaj salaf. Pegang kemas manhaj salaf tu. Kalau tak, kita akan tengok, kita akan bertemu dengan macam-macam tafsiran yang pelik, ataupun pendapat yang pelik, ataupun kenyataan yang pelik, ataupun ulasan yang pelik, ataupun tadabbur yang pelik. Wallahul musta'anu alaihi at-tuklan. Sebab itu bahaya. Kita kata, kita boleh baca Quran, tak ada masalah. Kita berdakwah kepada orang bukan Islam dengan menyebarkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Tamil ke, bahasa Mandarin ke, bahasa apa ke. Silakan dakwah. Tetapi bila kita nak datangkan pendapat, pastikan kita tapis. Betul tak? Maknanya tafsiran ni datang daripada salaf atau tak? Ataupun daripada ulama tafsir yang muktabar, paling kurang lah. Orang awam dia kena tahu maknanya ada tafsir ni datang daripada tafsiran ulama-ulama tafsir yang muktabar atau tak. Jadi ini kita kata apa? Kita katakan antara faedah yang kita boleh ambil. Maknanya kita belajar kitab Ighathatul Lahfan ni sebenarnya kita belajar kaedah
Imam Ibn Qayyim rahimahullah tunjukkan kepada kita kaedah tafsir, usul tafsir yang dipraktikkan. Bila sampai part bawa ayat Quran, tengok dia akan nukilkan tafsiran salaf. Dan itu kebiasaan kalau kita tengok asatizah salafi, ustaz-ustaz ahli sunnah, mereka dalam tulisan, mereka dalam penyampaian, dalam kuliah dan sebagainya, itulah disiplin. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya kita mengajar umum orang awam dan sebagainya, kemudian kita nak mudahkan faham, jadi kita pun ringkaskan, kita pun tak sebut nukilan-nukilan, tapi kita tahu kita amanah kita sampaikan tu base pada pembacaan kita, pemahaman kita daripada tafsir-tafsir yang kita telah rujuk, kan? Dan kita satukan dan kita combinekan, kita compilekan dan kita keluarkan kesimpulan. Itu tak ada masalah. Dan dikenali orang yang sampaikan tu adalah orang yang amanah, orang yang ada integriti dalam penyampaian agama, bukan orang yang kaki kelentong, bukan kaki goreng, bukan kaki penyebar hadis palsu, penyebar perkara-perkara khurafat dan sebagainya, maka itu dikecualikan. Maknanya kita tahu orang tu memang dia bukan jenis orang yang tidak bercakap, melainkan dia ada sandaran, maknanya dia ada rujukan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada waktu yang pendek itu dia tak boleh lah nak cerita rujukan. Kalau nak cerita rujukan panjang. Pernah ada orang dia jumpa Ana, dia tanya, boleh tak dia dengar kuliah Ana kan, lepas tu dia kata, boleh tak Ustaz senaraikan rujukan Ustaz? Ana kata kat dia, Ana boleh bagi 5 je. Kalau Ana bagi 5 kan, Ana bagi 5 saja rujukan Ana. Sebab kalau Ana nak cerita semua, bukan kita nak angkat diri, tapi memang betul, memang itulah cara kita mengajar. Kita bersengkang mata, membuka kitab ini, satu ayat kita cuba untuk sehabis mungkin untuk kita kerahkan tenaga kita untuk faham satu ayat tu, kita buka satu rujukan. Dia kata ada 5 cukup lah. Okay, fine. 5 tu pun dia kata, 5 tu dia tak pernah dengar rujukan tu. Maknanya dia kata, tu kan, maknanya, yalah sekarang ni kita ada macam-macam aplikasi yang kita mungkin boleh membantu kita. Boleh membantu kita untuk mempercepatkan pencarian itu. Alhamdulillah, nikmat. Jadi kenapa kita tak mau guna nikmat itu? Maknanya untuk kita nak dapatkan satu pemahaman yang jitu. Jadi itu kita kena didik. Sebab itu bila kita baca kitab, contoh Ighathatul Lahfan ni, bila kita akan sampai, bahkan kita dah berapa tahun dah kita belajar kitab ni? 4 tahun, 3 tahun lebih. 3 tahun. Hampir 4 tahun. Yang mana bila sampai saja dekat ayat Quran, kita akan tengok Ibnul Qayyim didik kita, ajar kita macam mana cara tafsir. Mesti first step dia bawa nukilan salaf dulu. Kemudian barulah dia akan keluarkan kesimpulan. So, dan akan dapat kat situ daripada tafsir itu, daripada tafahum dengan tafakkur dengan tadabbur daripada tafsir. Jadi daripada tafsir itu kita baru akan dapat tadabbur. Bukan tadabbur dulu atau buang tafsir. Itu bahaya. Kalau tak, itu yang jadi pelik-pelik tu. Dia kata akidah tak penting lah, isu ainallah tak penting, apa semua tak penting, mempelekehkan pula. Ini tak bagus. Jadi kita kena faham. Wa hadha ikhtiyaru Abi Ishaq aidan. Wahada qawlu makhul. Tengok Ibn Qayyim kata ini adalah pendapat makhul. Dan ini juga pilihan Abi Ishaq. Wa qala aktsaru ma jaa fi tafsir anna lahwal hadith ha huna huwal ghina li'annahu yulhi an dzikrillah. Dikatakan lagi di sini yang banyak datang dalam tafsir, yakni mentafsirkan lahwal hadith, perkataan yang melekakan, melalaikan di sini merujuk kepada al-ghina, nyanyian, li'annahu yulhi an dzikrillah, kerana ianya melalaikan daripada mengingati Allah, nyanyian itu.
قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامر والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ قد ورد بالشراية فلفظ شراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. So di sini Al-Wahidi sebutkan, yakni ulama Ahlul Ma'ani, nukilkan daripada Ahlul Ma'ani, Ahlul Lughah. Dikatakan masuk juga dalam maksud ayat ini, yakni ulama yang memilih tafsiran al-lahwa, yakni perkara yang melalaikan ini adalah nyanyian, wal mazamir, seruding-seruding, wal ma'azif, alat-alat muzik, ala al-Quran. Yakni yang diambil, yang diutamakan di atas Al-Quran. Walaupun lafaz yang ada dalam ayat ini disebutkan dengan wa minan nasi man yashtari lahwal hadith asyira', maknanya menyebut dengan pembelian. Falafdhu syira' yuzkaru fil istibdal wal ikhtiyar. So dalam Quran, wa huwa katsirun fil Quran, dalam Quran lafaz yashtari, membeli itu, yang dimaksudkan dengan membeli itu maknanya istibdal wal ikhtiyar, maknanya menggantikan dan juga memilih. Kan? Orang yang menjual agama Allah, itu maksudnya bukan dia jual ma'ani dari sudut Ahlul Ma'ani, maknanya ulama lughah disebutkan maknanya bukan dia jual betul-betul atau dibeli betul-betul, tetapi maknanya dia menggantikan. Kan? Dia menggantikan sesuatu kebaikan dengan ataupun kebenaran dengan kebatilan. Itu banyak dalam Quran. Maknanya dekat sini wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, ini maknanya orang yang yubaddil, orang yang yastabdil wal ikhtiyar, orang yang dia menggantikan Al-Quran itu dengan nyanyian. Kan? Itu maksud dia. Kan? Itu salah satu ma'ani. Contoh macam surah Al-Baqarah kan ada ayat 174 kan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Wa yashtaruna bihi, beli kan. Kalau kita terjemah harfi, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, membeli kan dengannya harga yang sedikit. Membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Sebahagian di kalangan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Taala telah turunkan minal kitab, daripada al-kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Apa maksud wa yashtaruna bihi thamanan qalila? Ahlul Ma'ani faham maknanya syira' dekat situ, beli dekat situ maknanya at-tabdil, istibdal wal ikhtiyar. Sebab bila kita beli ni kita ganti, maknanya ada tukar milik. Kita menggantikan sesuatu dengan nilai dan kita buat pilihan. Itu dari sudut ma'ani disebutkan oleh Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Al-Basit. Dia ni uslub Arab, maknanya Arab yang fasih. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sebab itu disebutkan oleh Abu Aliyah, dia kata hum ahlul kitab katamu ma anzalallahu alaihim fi kitabihim minal haq wa huda Islam wa syari Muhammad wa na'tihi. Mereka menyembunyikan kebenaran kan, mereka sembunyikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian disebutkan apa? Mereka menggantikan thamanan qalila wa yakhtaruna 'ala al-kufri bi Muhammadin wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kata Muqatil bin Sulaiman, yakni mereka membelinya dengan harga yang sedikit, maknanya dengan aradan minad dunia, maknanya dengan kepentingan dunia. Dan mereka memilih kekufuran terhadap Muhammad. Mereka memilih untuk kufur kepada Muhammad. Nampak? Itu maksud syira'. Minan nasi man yashtari lahwal hadis, sama juga dari sudut ma'ani, maknanya salah satu maknanya mereka, yakni ahlu batil itu, mereka memilih nyanyian alat-alat muzik berbanding Al-Quran. Dan mereka gantikan. Dan perkara tersebut jelas, mereka menggantikan ketaatan daripada ketaatan, menggantikan kepada kelalaian dan kemaksiatan, menjauhkan diri mereka daripada zikrullah. Jadi itu kita kata makna wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, dari sudut tafsir ahlul ma'ani, seperti yang disebutkan oleh Al-Wahidi. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa yadullu ala hadha ma qalahu Qatadah fi hadhihi al-ayah. Dan yang menunjukkan tentang tafsiran ini, maknanya tafsiran ini ada wajahnya dari sudut bahasa, apa yang diungkapkan oleh Qatadah ketika mentafsirkan ayat ini, la'allahu alla yakun anfaqa malan, qala wa bihasbil mar'i min ad-dalalah ay yakhtara hadith al-batil ala hadith al-haq. Subhanallah. So apa yang dikatakan oleh Qatadah membuktikan bahawasanya tafsir yang disebutkan oleh Al-Wahidi dari sudut ma'ani, dari sudut makna ayat tadi, asy-syira' tadi, bukanlah bermakna semestinya bermakna dia membeli. Walaupun tafsir yang datang daripada jelas daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, Mujahid, memang merujuk kepada seorang lelaki yang membeli al-mughanniyah. Al-jariyah al-mughanniyah maknanya budak perempuan yang tukang penyanyi, tukang nyanyi. Kemudian dia mendengar siang malam pagi petang sehingga dia lalai daripada mengingati Allah. Nampak? Tapi dari sudut ma'ani, maknanya Qatadah membawakan tafsiran, maknanya dia telah memilih perkataan yang batil di atas perkataan yang hak, benar. So Qatadah dia kata yang dimaksudkan boleh jadi la'allahu alla yakuna anfaqa malan. Boleh jadi orang tu dia tak keluarkan harta pun. Maknanya dia tak perlu keluarkan ongkos untuk mendengar nyanyian-nyanyian tu, free saja. Boleh jadi. Ni Qatadah kata, apa yang dibuat? Boleh jadi dia tak pergi beli hamba perempuan tu, ataupun dia tak pergi beli alat-alat muzik, ataupun dia tak pergi dengar konsert ke, dia tak pergi support konsert tu ke, ataupun keluarkan duit beli tiket ke, tak, dia tak pergi. Ini Qatadah kata la'allahu alla yakuna anfaqa malan, maknanya dalam konteks zaman itulah. Kalau zaman kita ni yang kita makruf lah. Kemudian Qatadah kata bihasbil mar'i min ad-dalalah an yakhtara hadith al-batil ala hadith al-haq. Cukuplah seseorang individu itu dikira sesat dalam kesesatan bila dia lebih memilih perkataan yang batil di atas perkataan yang benar. Subhanallah. Apa yang kita boleh dapat faham daripada perkataan atau tafsir Qatadah ni, maknanya tak semestinya dia kena keluar duit. Contoh, orang sekarang ni ada telefon, smartphone, telefon pintar. So ada benda yang dia tak keluarkan duit, free of charge. Ada yang dia kena keluarkan duit, kena langgan ini, langgan apa, macam-macam aplikasi muzik dan sebagainya. Dia tak, tapi dia guna yang free. Tapi yang guna free itu pun dia lebih suka dengar yang benda lara. Contoh kan, dia install Facebook ke YouTube ke apa, okey, dia tak langgan pun. Dia tak langgan secara khusus benda-benda yang lara dan sebagainya, tetapi bila datang dekat dia,
Contohnya kelas pengajian yang free of charge, peringatan Al-Quran, As-Sunnah, dia cepat-cepat swab, ataupun dia tak dengar, kemudian dia lebih memilih perkataan yang batil di atas perkataan yang benar. Itu maksud dia. Daripada situ kita dapat tadabbur itu. Ini yang kita huraikan, yang ana huraikan, yang kita sesuaikan dengan konteks zaman. Ini tadabbur. Tapi nak dapat tadabbur tu kena tafsir dulu. Jadi dia orang panggil dia macam ada layer tau. Kan, mula-mula sekali Quran tu kita kena faham mufradat dia dulu. Mufradat tu word by word. Okey, satu. Tu layer yang pertama. Di bawah lah kan, layer pertama Quran. So pertama kita kena baca mufradat dulu. So mufradat ni boleh rujuk kitab-kitab terjemahan yang ringkas, tafsir yang ringkas, atau kitab-kitab mufradat yang tafsirkan, atau gharibul Quran satu-satu. Kan? Baik, satu layer pertama. Kemudian tahap yang kedua, tafsir. Tafsir ni, kita kata tafsir ni kena ada usul tafsir. Maknanya kena, layer yang kedua ni maknanya dia tu macam tadilah yang Ana sebut tadi. Contoh Ibnu Qayyim, dia akan nukilkan tafsir daripada salaf. So dia supaya kita tak terkeluar daripada tafsiran salaf. Nampak? Yang paling bahaya sekali, kita takut kita keluar satu tafsiran baru yang tak ditafsirkan oleh ulama salaf. Itu bahaya. Kemudian layer yang berikutnya barulah kita dapat lepas tafsir tu berapa layer kan? Bergantunglah, kalau orang tu dia mahir ilmu tafsir, dia akan rujuk tafsir yang banyak lagi untuk dapatkan kesimpulan yang lebih jitu. Selalu macam ulama macam Imam bin Qayyim ni, dia akan bawa pendapat ahlul ma'ani, ahlul lughah, ahlu bahasa, ini dulu gini. So layer yang nak dapat tafsir tu. Lepas tu barulah tadabbur. Dia bukan buka Quran terus boleh tadabbur. Salah. Berlapis-lapis salah. Kan? Lebih salah. Tak, kita kena sebutlah pasal banyak kesesatan yang berlaku berpunca daripada apabila tadabbur ataupun tafsir yang tak mengikut tafsir salaf, ataupun tadabbur yang meremehkan tafsiran salaf. Banyak. Ana sebut contoh banyak. Dan terbukti ajaran-ajaran sesat, anti hadis, kemudian macam-macam ajaran sesat, aliran sesat ni semuanya mudah masuk ke dalam segelintir masyarakat Islam ini melalui modus operandi mereka menyebarkan tafsiran-tafsiran Al-Quran itu tidak mengikut manhaj salaf. Terbukti. Kan? Itu boleh tanya asatizah kita yang banyak berkecimpung dalam membantah ajaran sesat ni. Bukan kata dekat Facebook je tau, bukan dekat media sosial, dia orang pergi sendiri berdebat dan sebagainya. Kita cakap mudah lah, apalah kita kata orang ni asyik cakap pasal akidah, tapi yang bila kita berhadapan dengan ajaran sesat ni kan, macam mana kita nak counter? Dia ada faktor-faktornya, antaranya bila disebarkan perbahasan Al-Quran itu tidak mengikut manhaj salaf. Kita memang syok aja kita tengok orang suka, orang ramai suka dan sebagainya. Kita kebanyakan orang macam itulah kan. Dia tak tengok tu dengan betul-betul terperinci. Baik. Jadi itu kita dapat daripada tafsiran Qatadah. So Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala. Tak semestinya dia kena keluarkan infak, dia kena keluarkan harta untuk dapatkan kataan yang batil tu. Nyanyian ke, muzik ke apa tak. Boleh jadi benda tu free je. Boleh jadi benda tu dia tak perlu kepada keluarkan harta benda, tetapi dia sendiri memilih. Dia lebih memilih perkataan yang batil itu berbanding perkataan yang benar. Quran lah. Nampak? Dia lebih memilih perkataan yang batil berbanding perkataan yang benar. Quran dan sunnah. Itu maksud asyira' ataupun wa minan nasi man yashtari lahwal hadith tu bagi ahlul ma'ani, antaranya Al-Wahidi sebutkan maknanya
orang Arab faham syira' boleh bermakna istibdal wal ikhtiyar. Dia tak semesti dengan duit, maknanya dengan infak, harta. Nampak dia dakik So dia very detail. Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, qala al-Wahidi wa hadhihi al-ayah ala hadha at-tafsir tadullu ala tahrim al-ghina. Kata al-Wahidi lagi, ayat ini ala hadha at-tafsir, menurut tafsiran ini, tadullu ala tahrimil ghina, menunjukkan bahawa pengharaman nyanyian, akan pengharaman nyanyian. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. Kemudian Al-Wahidi menyebutkan kalam Asy-Syafi'i dalam menolak persaksian orang yang menzahirkan nyanyian, orang yang i'lanul ghina, menzahirkan nyanyian ni. Subhanallah. Kenapa kita baca kitab Ibnul Qayyim ni? Dia pasal tazkiyatun nafs, tapi ada tafsir dalam ni. Ada ajar kita disiplin tafsir. Sebab apa? Tapi kalau kita bahagi-bahagikan agama ni kepada ilmu-ilmu yang kita asing-asingkan, kita tak nampak benda tu. Sebab sebenarnya nak ajar agama ni wajib tahu tafsir. Itu maknanya. Tak kira dia ajar apa, dia ajar akidah ke, dia ajar fiqh ke, dia ajar apa lagi, dia ajar bagi tazkirah ke, wajib. Maknanya orang yang mengajar agama ni wajib tahu usul tafsir. Bukan pilihan. Tapi masalahnya ramai orang hari ni berceramah, ada yang mengajar dan sebagainya, tapi itu kita sedih tu. Maknanya usul tafsir kita nampak jelas. Tidak ada dari sudut taksil, dari sudut asas dan prinsip ilmu tafsir itu masih lagi tidak menepati piawaian yang sebenarnya. Wallahul musta'an. Itu kelemahan. Bukan kita kata kat orang, kita sendiri pun banyak lagi kelemahan kan. Tetapi nak bagi tahu paling kurang usaha untuk menggerakkan dakwah kepada manhaj salaf perlu digiatkan, bukan setakat pada akidahnya, tetapi juga dalam usul tafsir, dalam usulul fiqh. Sebab kita kena faham ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut bid'ah dan juga hawa nafsu, mereka masuk ke dalam bidang-bidang ni. Kalau kita tak tambih, kalau kita tak beri peringatan, biar saja orang nak cakap apa, lantaklah, buat hal masing-masing. Bahaya. Kita khianat dengan ilmu. So kita tak mau macam tu. Sebab kita tengok dah ilmu mustalah hadis, bila tengok geng-geng ahlu bid'ah wal ahwa ni, pengikut hawa nafsu, yang geng-geng yang pelik-pelik ni, yang buat benda-benda yang merapu, yang pelik-pelik ni, depa gunakan ilmu hadis tu, depa main-main. Depa ada jugalah masuk belajar, tapi maknanya mengganggu dan juga menyelewengkan disiplin ilmu itu. Ini bahaya. Dulu mensahihkan hadis dengan mimpi, contoh. Tok guru dia selak tirai, tanya hadis ni apa hukum dia, dia kata hadis ini disahihkan oleh tok guru saya, tok guru ana melalui mimpi. Itu contoh macam mana kita tengok golongan yang mempermainkan disiplin ilmu, dan kita tak boleh diam. Sama jugalah kalau kita dengar ada orang yang memperkotak-katikkan dalam ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu akidah, disiplin ilmu akidah. Kemudian ada orang keluar kenyataan yang mewahamkan atau yang mengelirukan orang ramai, dan dia tidak membuat kenyataan yang jelas, bahkan membiarkan saja orang salah faham atas dasar tak apa, dia kita punya ustaz, tak apa, kita sangka baik saja. Tetapi kenyataan itu boleh mengelirukan ataupun boleh mendatangkan kekeliruan yang lebih dahsyat. Jadi kita pun kata tak apalah, buat apa kita nak bising-bising, tak payah tegur. Jadi kalau semua orang diam,
Siapa yang nak tahu tentang kebenaran? Kan? Semua orang ambil pendekatan diam daripada menjelaskan kebenaran. Kita kata tak bagus. Kan? Orang yang menyembunyikan ilmu ni lebih dahsyat lah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Wal'iyadhu billah. Baik, qala, kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa amma ghina'il qainat fadhalika ashaddu ma fi hadha al-bab wa dhalika likathrati al-wa'id al-warid fihi wa huwa ma ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istama'a ila qainatin subba fi udhunayhi al-anuka yawm al-qiyamah. Al-anuk ar-rasas al-mudhab. Baik. Adapun ghina'ul qainat, yakni nyanyian daripada penyanyi-penyanyi wanita, qainat, fadzalika ashaddu ma fi hadzal bab. Dan dalam nyanyian yang dinyanyikan, didendangkan oleh penyanyi-penyanyi wanita itu lebih dahsyat dalam bab ini, kata Imam bin Qayyim. Hal tersebut kerana banyaknya ancaman yang datang tentangnya. Antaranya apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, barang siapa yang mendengar kepada qainatin, yakni penyanyi wanita, subba fi udhunayhi al-anuq yaumal qiyamah, akan dituangkan ke dalam telinganya, ke dalam kedua telinganya, al-anuka yaumal qiyamah. Al-anuq maknanya ar-rasas al-mudhab, maknanya timah yang dicairkan, akan dituang timah yang dicairkan ke dalam kedua telinganya. So hadis ini, kita tengok status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, dan juga dalam Gharaib Malik. Ya betul. Dan sebahagian ulama menghukumkan hadis ini syadidu dha'f. Maknanya antaranya Imam Al-Zahabi dalam Siyar, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ad-Dha'ifah, maknanya hadis ini dhaif. Kan? Al-hadith an Malik, dikata Ibn Tahir dalam kitab As-Sama', al-hadith an Malik munkarun jiddan wa innama yurwa an Ibn al-Munkadir mursalan. So maknanya hadis ni sebenarnya dia tak marfu' kepada Nabi SAW. Dia hanya sampai riwayat ni kepada tabi'in. So maknanya diriwayatkan secara mursal. Jadi dia tak sahih daripada Nabi SAW. Man istama'a ila qainatin subba fi udhunayhi al-anuka yawmal qiyamah. Maknanya barang siapa yang mendengar penyanyi wanita, maknanya akan dituangkan ke dalam kedua telinganya timah yang dileburkan, ada dicairkan pada hari kiamat kelak. Ini bukan hadis Nabi, dia tak sahih daripada Nabi SAW. Tetapi ancaman ini datang daripada sebahagian salaf. Maknanya datang dalam riwayat-riwayat lain, kita akan tengok. So Imam Ibn Qayyim dia ambil riwayat ni sebagai as a syawahid, maknanya mutaba'at, maknanya dia jadikan hadis ini antara satu ancaman. Tapi kita kena faham hadis ni satu riwayat dia memang dhaif, tak sahih daripada Nabi SAW, tetapi kita tak boleh hukum terus satu makna tu, makna dalam satu hadis ni terus automatically tak sahih. So Imam Ibn Qayyim dia ada syahid yang lain, nanti kita akan tengok nanti. So dia dibawakan hadis ni. So hadis ni yang jelasnya dia ada kedhaifan dari sudut sanad dia. Baik. Wa qad jaa tafsir lahwal hadis bil ghina marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Ibn Qayyim kata telah datang tafsir lahwal hadis, maknanya perkataan yang melalaikan itu dengan nyanyian, sampai kepada Nabi SAW. Fa fi musnadil Imam Ahmad wa musnad Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Umamah
والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. بمثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. Baik. Dan telah datang riwayat daripada Imam Ahmad dalam Musnad Al-Humaidi, Jami' At-Tirmidzi, hadis Abi Umamah, dan lafaz ni adalah lafaz At-Tirmidzi. Dikatakan Nabi SAW bersabda, jangan kalian membeli penyanyi-penyanyi wanita, qainat. Jangan kalian jual, jangan kalian membeli mereka. Wala tu'allimuhun, jangan kalian mengajar mereka nyanyian. Wala khaira fi tijaratin fihin, tidak ada kebaikan dalam perniagaan berkenaan dengannya. Wa thamanuhunna haramun, dan nilai penyanyi-penyanyi wanita itu nilainya adalah haram. Maka dengan makna inilah turun ayat berkenaan dengan wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. So ada sebahagian di kalangan manusia, mereka menggantikan perkataan yang leka, lalai daripada kebenaran dan menyesatkan mereka daripada jalan hidayah, sabilillah. Ataupun kita katakan sebahagian manusia ada yang membeli perkataan yang leka, perkataan yang lalai, perkataan yang melarakan, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Baik. Kemudian tengok Imam Ibn Qayyim bila dia bawa hadis tu, dia akan sebut walaupun hadis ini wa hadzal hadis wa in kana madaruhu ala Ubaidillah ibn Zahr an Ali ibn Yazid an al-Qasim fa Ubaidullah ibn Zahr thiqatun wal Qasim thiqatun wa Ali dha'ifun illa anna lil hadith syawahidun wa mutaba'at sanadhkuruha insyaallah. Walaupun hadis ini madar, maknanya berlegar, sanadnya itu berlegar kepada perawi yang bernama Ubaidullah ibn Zahrin daripada Ali ibn Yazid daripada Al-Qasim daripada Ubaidullah ibn Zahr ni dia thiqah, status dia thiqah, maknanya hadis dia sahih. Al-Qasim thiqah, Ali ibn Yazid dia sahaja yang dhaif. Kecuali hadis ini ada syawahid, maknanya ada pendokong, ada mutaba'at, ada penyokong. Sanadhkuruha insyaallah, dan kami akan sebutkannya insyaallah. Itu ahlul hadis kan. Itu ahlul hadis, maknanya dia bukannya ambil satu hadis saja, tak, dia himpun semua riwayat. Kan? Kita dah sebut sebelum ni, kenapa kita rujuk Imam Ibn Qayyim, kenapa kita rujuk Ibn Taymiyah, kenapa kita rujuk Ibn Kathir, kenapa kita rujuk Al-Zahabi? Sebab mereka ni huffaz, mereka ni hafal hadis ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Bukan macam kita, baru tumpak satu, kemudian kita nak jatuh hukum. Tak boleh, tak betul. Baik, wa yakfi tafsirus sahabah wat tabi'in lahwal hadith li lahwal hadith bi annahu al-ghina faqad sahha dhalika an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud. Cukuplah tafsir sahabat dan tabi'in yang kita dah bawa sebelum ni, kata Ibn Qayyim, tentang lahwal hadith. Perkataan yang melalaikan itu ditafsirkan oleh sahabat Nabi bahawasanya ianya adalah nyanyian, dan telah sahihlah hal tersebut, tafsiran tersebut daripada Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Nampak? Dan kita dah sebut dah ijma' sebelum ni kan, ijma' yang awal. Cuma ini kita nak tahu perincian. Qala Abu Sahba sa'altu Ibn Mas'ud an qawlihi ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadith faqala wallah alladhi la ilaha ghairuh wallahi alladhi la ilaha ghairuh huwal ghina yuraddiduha 3 marrat. Kata Abu Sahba, aku telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tentang firman Allah Ta'ala, dan sebahagian manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan, lahwal hadith. Maka kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, wallahi, alladhi la ilaha ghairuh, yang tiada ilah yang berhak disembah melainkannya, huwal ghina. Lahwal hadith itu adalah nyanyian. Yuraddiduha 3 marrat. Ibnu Mas'ud ulangkan, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi la alladhi la ilaha illahu la ilaha illaha ghairuhu huwal ghina, wallahi alladhi la ilaha illahu ghairuhu
huwal ghina, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu huwal ghina, 3 kali. Ibn Mas'ud ulang 3 kali dengan sumpah muqsama bihi, menunjukkan penegasan tafsir lahwal hadis itu memang nyanyian. Wasaha an Ibn Umar radhiyallahu anhuma aidan annahu al-ghina, dan telah sahih juga riwayat daripada Ibnu Umar, tafsir daripada Ibnu Umar yang menyatakan lahwal hadis dalam surah Luqman ayat 6 dan 7 itu merujuk kepada nyanyian al-ghina. Ini juga kata Imam Ibn Qayyim sahih daripada Ibnu Umar. So berapa dah sahabat? 3 orang sahabat kibar. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dulu, Ibnu Umar, dan kita akan tengok nanti sahabat-sahabat lain. Baik. Jadi kita dah habis waktu. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kita akan bahaskan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Soalan kat sini. Tetapi kadang orang ambil tafsir pada orang-orang yang datang kemudian dari ahli salaf. Macam, ya, kita tak nafikan, cuma itulah kebiasaan. Maknanya kebiasaan orang hari ini, kerana mereka nak mudah, nak ringkas, nak jalan yang mudah. Jadi mereka akan rujuk kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan zaman mereka, mutaakhirin. Zaman kita yang lewat ni, maknanya mereka pun rujuk tafsir-tafsir moden. Kita tak nafikan benda tu bukan salah, tak salah. Tetapi pastikan tafsir yang datang daripada orang yang kemudian tu tidak lari dan tidak terkeluar daripada tafsir salaf. Contoh ana selalu sebut, contoh kitab-kitab tafsir yang kurun yang ke-7 ke-8 Hijrah yang tak keluar daripada manhaj salaf ni, contoh tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir, tafsir Al-Quranil Azim. Contoh. Tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Tafsir As-Sam'ani, yang ni kurun yang ke-5 Hijrah, Al-Baghawi. Yang ke-6 Hijrah, Al-Baghawi, Ibnu Kathir. Dan At-Tabari yang awal, yang lebih awal. Dan kita sebut tafsir-tafsir moden yang kemudian kan, ulama yang terkemudian yang tak terkeluar daripada manhaj salaf dalam tafsiran, dari sudut usul tafsir, dari sudut disiplin tafsir, maknanya mereka tak terkeluar daripada manhaj salaf, disiplin dan metodologi salafus salih dalam pentafsiran ayat Al-Quran. Contohnya macam tafsir As-Sa'di, Taysirul Karimur Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan, tafsir As-Sa'di, dan banyak lagi tafsir-tafsir yang mu'tabar. Tetapi ya, pastikan kita tahu manhaj, metodologi pentafsir tu. Sebab kalau nak ikut kitab tafsir, banyak lagi. Mu'tazilah pun ada kitab tafsir lagi tebal. Lagi orang kata hebat dari sudut bahasa. Az-Zamakhsyari ada kitab Al-Kashaf. Tapi Mu'tazilah kalau kita nak kira tafsir, orang ajak tafsir, orang tulis kitab tafsir, orang ajak tadabbur ke apa, Mu'tazilah pun khatam tulis tafsir. Cuma kita tak nafikanlah, bezalah ulama yang betul-betul alim. Macam Zamakhsyari, dia memang alim lughah kan. Jadi sebahagian ulama kata, untuk orang yang dah sampai tahap ahli yang apa orang panggil, yang apa, mutamakkin, yang betul-betul kukuh dalam ilmu, tak jadi masalah untuk dia rujuk tafsir-tafsir yang datang dalam aliran-aliran yang lain. Sebab dia dah ada ilmu yang cukup. Tapi bagi orang awam, takkan nak suruh makcik-makcik dekat masjid, dekat KL ni, dekat Selangor ke dekat ni, untuk rujuk kitab Az-Zamakhsyari, tafsir Az-Zamakhsyari. Sesatlah. Tak betul je lah cara tu kan. Jadi yang penting kita tahulah secara umumnya metod, manhaj tafsir, pentafsir tu, mufassir. Wallahu ta'ala a'lam. Ramai yang ambil kaedah tafsir dari fahaman Asy'ariyah dan sifat 20, mereka kata Allah bukan di atas, tapi tidak bertempat. Macam mereka pun ada hujah-hujah yang dikeluarkan dari kitab-kitab yang mereka baca. Di mana silapnya hal ini? Itulah puncanya, kerana tidak melazimi manhaj salaf. Itu punca dia. Kan? Sebab itu kita kata, kenapa bila kita dah mengaku kita ikut manhaj salaf ni, sebab apa kita ada ghirah yang, kecemburuan yang tinggi bila kita
Tengok ada orang memperlekehkan salaf, ada orang memperlekehkan tafsiran salaf, ada orang memperlekehkan ulama salaf, memperlekehkan sahabat Nabi, memperlekehkan tabi'in, memperlekehkan ulama-ulama salaf yang terawal. Sebab kita nak jaga benda ni lah, supaya tak datang orang yang bawa tafsiran yang menyeleweng macam ni. Kan? Fahaman ni, bawa fahaman ni, fahaman tu. Falsafahnya, kan? Jahmiahnya. Tak. Sebab ayat sifat pun tak selamat. Bayangkan, ayat yang paling agung dalam Quran, ayat kursi itu tentang sifat Allah, kan? Ayat kursi itu tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cerita tentang sifat Allah. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Ayat dan surah yang agung dalam Quran tentang sifat-sifat Allah. Pun mereka berani seleweng. Ayat lain, ayat tentang hukum hakam lagi kacang untuk mereka seleweng. Sebab itu kita tak mau benda tu berlaku. Benda tu tetap akan berlaku, tapi kita kena counter lah, kita kena lawan. Maknanya dengan lawan, dengan kita menyebarkan tafsir salaf. Itu kita tak mau tu. Benda yang sama berlaku pada aliran sesat, mana-mana aliran sesat, falsafah yang menyeleweng dan sebagainya, sebab dia orang tak mau ikut manhaj salaf dalam tafsir. Dia orang nak ikut tafsiran sendiri. Dia orang tak mau ikut tafsiran salaf. Padahal yang tafsirkan Allah Ta'ala di atas arasy itu, dengan makna ala wartafa'a, meninggi di atas aras, tinggi di atas aras, ataupun duduk di atas aras, kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala. Dan datang 6 tafsiran yang merujuk kepada istiwa alal arsy, itu merujuk kepada ala wartafa'a, tinggi. Allah Ta'ala meninggi di atas aras. Al-julus wal qu'ud, yang tafsirkan Allah Ta'ala duduk di atas aras ni pun sahabat Nabi. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Hasan Al-Basri, siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Salaf. Maknanya salafus salih, maknanya orang yang tabi'in, kemudian sahabat Nabi. Kemudian kamu nak kata mereka ni mujassimah, kamu nak kata mereka ni sesat sebab kata Allah Ta'ala duduk di atas aras? Tak. Bukan macam tu caranya. Itu yang mereka tak mau tu. Mereka sombong, mereka tak mau tunduk pada tafsiran salaf. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ni Nabi kata apa? Barang siapa yang nak baca Al-Quran sebagaimana dia turun, maka hendaklah kamu melazimi bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, afsahul Arab. Quran turun dengan lisan dia. Nabi SAW kata dekat sahabat, siapa nak baca Quran macam mana dia turun, baca macam Abdullah bin Mas'ud. Jadi takkan tafsir Abdullah bin Mas'ud tak boleh pakai. Nabi suruh kita belajar Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi suruh sahabat-sahabat yang lain belajar ambil Quran daripada Ibnu Mas'ud. Sebab Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu talaqi Al-Quran 70 surah daripada Nabi, daripada mulut Nabi. Jadi implikasi bila kita tolak tafsiran salaf, bahayanya akhir sekali maknanya kamu tolak Nabi. Mereka tak tahu. Mereka yang mereka tuduh mujassimah ni sesat. Mereka tuduh kita sesat pula, mereka tuduh kita mujassimah. Tapi dia tak tahu, mereka tolak tafsiran anak murid sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud. Yang Nabi suruh kita, sahabat Nabi, ambil bacaan Quran daripada dia. Kamu siapa? Ibnu Mas'ud ni 70 surah dia talaqi daripada mulut Nabi, musyafahah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak baca Quran macam mana dia turun, macam mana Quran tu turun, baca macam bacaan Abdullah bin Mas'ud. Sebahagian ulama faham, maknanya Ibnu Mas'ud faham sekali dengan tafsir. Bukan baca saja. Kan? Jadi kita kata tak boleh pakai. Kalau dah tafsir tu tak ditafsirkan oleh sahabat Nabi, ataupun bercanggah dengan tafsiran salaf, tafsiran sahabat Nabi, tolak. Siapa pun dia. Tapi ada pula, apa pula maksud ahli kiblat itu masih bersaudara. Baik. Ini kita kena faham. Maknanya walaupun ada di kalangan kelompok-kelompok sesat itu, dia tak sama kedudukan dia, tak sama tahap kesesatan dia. So kita kena faham. Macam golongan Asy'ariyah. So Asy'ariyah ini dia masih lagi ahlul kiblat. Secara umumnya Asy'ariyah masih lagi ahlul kiblat. Kita tak boleh kafirkan mereka. Ni kena ambil tanbih, ambil peringatan. Itu maksud dia. Asy'ariyah yang ada secara umumnya, mereka
masih lagi ahlul kiblah. Kita tak boleh kafirkan mereka. Mereka tersalah, ada kesalahan, ditambih kesalahan, tetapi kita tak boleh kafirkan. Kalau tak, kita zalim. Kita zalim. Tanpa kita menafikan dari sudut syubhat dan keraguan yang mereka bawa tu, ada yang sampai tahap kekufuran. Macam contoh tolak secara jelas sifat-sifat Allah Ta'ala, memanglah kufur kan. Tetapi perincian tentang hukum terhadap satu kumpulan atau individu itu perlukan perincian. Kan, ada kitab khusus ulama karang, Rawabit Takfir. Kan? At-Takfir wa Dawabituhu. Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili. Guru kami di Madinah dulu. So ada perincian yang detail tentang takfir. Kita tak boleh kafir mudah-mudah. Orang kita tengok orang tu ini sikit tu kita nak kafir. Salah sikit kafir. Tak boleh. Haram hukumnya kita mengkafirkan sesiapa yang masih lagi menzahirkan Islam. Tak boleh. Nabi SAW melarang. Ini kena hati-hati. Ni ada orang yang dia ghulu, melampau dalam menyesatkan golongan, menyesatkan ulama, menyesatkan sebahagian ulama Asy'ariyah. Kita tak setuju. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, orang yang paling banyak membantah keraguan Asy'ariyah, yang paling faham tentang keraguan dan syubhat Asy'ariyah, tapi dia tidak mengkafirkan Asy'ariyah secara mutlak, secara umum. Bahkan dia memberi keuzuran kepada ulama-ulama dalam kalangan ahlul kalam, mutakallimin, yang terkena syubhat dan keraguan, yang ada takwil dan sebagainya. Kita kena faham untuk kita mengelakkan daripada kita terjerumus dalam lembah kesesatan yang lain, antaranya takfir, budaya mengkafirkan kelompok ataupun golongan yang tak sealiran dengan kita. Ini bahaya. So kita bukan macam Ahbash. Ahbash dia memang di perangai dia suka kafirkan ulama-ulama yang tak sealiran dengan dia. Hatta ulama Asy'ariyah yang tak mengkafirkan musuh mereka pun mereka akan kafirkan. Itu Ahbash, itu dah berlalu. Tapi masih ada lagi kelompok ni mengkafirkan ulama-ulama Islam. So kita elakkan, kita jauhkan daripada golongan-golongan tersebut. So kita jelaskan kebenaran, dan kita tak perlu masuk perincian tentang mengkafirkan ahlul kiblat. Kita serahkan itu kepada ahli ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu maksud ahlul kiblat. Ahlul kiblat maknanya dia masih lagi Islam. Ahlul kiblat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ahlul kiblat ni, istilah ni datang daripada hadis. Nabi kata, man salla salatana wastaqbala qiblatana, barang siapa yang salat dengan salat kami, kan, maknanya dan menghadap kepada kiblat kami, kan. So Nabi sebut golongan yang salat dengan salat kita, kan, yang istaqbala qiblatana. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabus Salah, Nabi kata, man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslimu alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Tu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Anas bin Malik. Nabi kata, barang siapa yang solat dengan solat kami, dia solat macam orang Islam. Dia bukan buat solat sendiri, dia solat macam solat orang Islam. Solat yang macam Nabi ajar, solat yang ikut mazhab yang mu'tabar, tak kira lah Hanbali ke, Hanafi ke, Syafi'i ke, Maliki ke, yang penting dia solat. Wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat kita. Dia bukan menghadap dekat Baitul Maqdis ke, dia menghadap ke Karbala ke, tidak, dia menghadap ke Kaabah di Islam. Jadi Asy'ariyah dia menghadap ke Kaabah tak? Menghadap ke Kaabah. Solat macam kita tak? Solat macam kita. Wa akala dhabihatana, dan dia makan sembelihan kita, maknanya dia sembelih macam kita sembelih. Halal sembelihan dia. Fadzalikal muslimu alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Kata Nabi SAW, itulah muslim
Yang ada baginya perlindungan Allah. Zimmatullah maknanya kita tak boleh cela kehormatan dia, kita tak boleh jatuhkan, tumpahkan darah dia, kita tak boleh rampas harta dia, kita kena jaga hak dia. Lahu zimmatullah. Dia ada perlindungan daripada Allah. Wa zimmatu rasulihi, dan perlindungan daripada rasulnya. Fala tukhfirullaha fi zimmati. Janganlah kalian meremehkan Allah dalam perlindungannya. Fi zimmati. Itu maksud ahlul qiblah. Orang yang solat dengan macam kita, yang menghadap kiblat macam kita, yang sembelih macam kita. Maknanya dia orang Islam. Nabi kata ini kriteria orang Islam. So kita tak boleh nak senang-senang mengkafirkan. Kecuali kalau dia buat benda yang jelas-jelas kufur, yang bawah, yang jelas-jelas. Itu pun bukan senang mudah kita nak hukum kafir. Kita balik pada asal hadis tu, kita kena jaga. Jaga maknanya jangan kita sampai tahap kita membuka ruang fitnah. Terutama pada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah bukan kuat mengkafirkan orang. Dakwah salafi bukan kuat maknanya nak mengeluarkan orang daripada Islam. Tidak. Dakwah salafiyah mengajak kepada rahmat, mengajak kepada, kita kata, menjelaskan kebenaran, mengajak kepada apa? A'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalq. Maknanya mereka yang paling tahu tentang kebenaran dan paling rahmat sesama makhluk. Itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebutkan. Maknanya bukannya bermudah-mudah kita mengkafirkan. Anda tengok bahayalah sekarang ni. Maknanya bila ada orang yang dia bincang tu ikut emosi. Kan? Dia nak bantah Asy'ariyah, nak bantah kena ada ilmu. Jangan ikut bantahan-bantahan dekat media sosial ni, kebanyakannya buang masa. Pergi menuntut ilmu, pergi belajar. Kalau tak nanti dia sibuk nak bantah orang, dia tak ada ilmu. Kemudian dibantah dengan kejahilan. Kemudian akhir sekali ada yang sampai tahap mengkafirkan. Mengkafirkan ulama tu, mengkafirkan ulama ni, membida'ahkan ulama tu, membida'ahkan pendakwah ni. Tidak. Kita bukan macam tu. So sampaikan kebenaran. Kalau kita nak bantah pun bantah dengan umum. Kan? Bantah dengan umum. Kadang-kadang tak bermanfaat pun kita sebut nama orang tu, nama orang ni. Tak ada manfaat pun. Tapi orang kita banyak nak tahu nama tu sebab dia suka nak laga-lagakan. Nak laga orang ni, nak laga orang tu. Jangan kita biarkan budaya melaga-lagakan namimah dan sebagainya ni. Bahaya. So kalau kita objektif, kalau kita ada, normal lah kalau sesama ilmuwan tu ada perbezaan pendapat. Biasa. Cuma sampaikanlah idea kita, sampaikanlah pemikiran kita tu, sampaikanlah metod kita, manhaj kita itu dengan hikmah. Tak perlu kita nak kafirkan orang tu, sesatkan orang ni, kafirkan orang tak perlu. Sebutkan hukum Allah Ta'ala, kemudian jelaskan. Orang tu kafir ke tak ke apa, itu bukan hukum kita. Serahkan kepada Allah dan Rasul. Kita sampaikan kebenaran. Itu berkenaan dengan ahlu kiblat. Itu dalil ni kan, dalilnya dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, "Wastaqbala qiblatana." So maknanya dia ahlul kiblat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.